Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 196 hingga ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Ayat 196. Janganlah engkau terpesona oleh keleluasaan orang-orang kafir di dalam negeri-negeri. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ayat 197. Kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka ialah Jahanam, dan alangkah buruknya tempat ketetapan itu. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. Ayat 198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya air sungai, kekal mereka di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah, dan yang di sisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ayat 199. Sesungguhnya sebahagian dari ahli kitab ada juga yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Tidak mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Tuhan. Sesungguhnya Allah cepat sekali perkiraannya. يا أيها الذين
الله لعلكم تفلحون. Ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Bersiap siagalah dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Dalam permulaan pembangunan Islam, kaum muslimin hidup melarat. Yang baru hijrah dari Mekah tidak dapat membawa harta benda. Penderitaan terlalu banyak. Perang tidak henti-henti kerana selalu diganggu. Memang Tuhan telah mengabulkan doa mereka bahawa di akhirat mereka akan mendapat kedudukan yang mulia, akan masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Tetapi kenyataan dunia yang dilihat waktu itu ialah bahawa hidup orang-orang kafir itu serba senang. Harta mereka banyak sehingga leluasa saja mereka menentang Islam. Maka datanglah ayat ini tujuan kepada umat tetapi dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau terpesona oleh keleluasaan orang-orang yang kafir di dalam negeri-negeri. Ayat 196. Baik Yahudi di negeri Madinah atau kafir musyrikin di Mekah atau kafir kabilah-kabilah Arab di luar Mekah dan Madinah, misalnya di Taif dan di negeri-negeri lain. Jangan terpesona, tertipu oleh kulit luar itu dan jangan kecil hati. Itu hanya kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka ialah Jahanam dan alangkah buruknya tempat ketetapan itu. Ayat 197. Tadi kita katakan bahawa kedua ayat ini ialah peringatan kepada kaum yang beriman sebagai lanjutan ubat penawar hati bagi mereka, sebagai lanjutan permohonan mereka yang dikabulkan. Bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ditegur jangan terpesona oleh keleluasaan kafir-kafir itu. Menurut riwayat dari Qatadah, sampai beliau menutup mata, tidak pernah sekali juga beliau terpesona oleh keleluasaan dan kemegahan orang-orang yang kafir itu. Kata ahli tafsir, turunnya ayat ini ialah kerana kaum musyrikin Mekah luas perniagaan mereka sampai ke Taif dan ke Syam dan banyak yang kaya, sedang orang-orang muslimin tidak dapat berbuat demikian sebab selalu diintip dan dijaga oleh kaum musyrikin itu dan selalu diganggu kalau terjadi yang demikian. Sehingga ada orang muslimin yang mengeluh berkata, musuh-musuh Allah itu hidup senang, banyak harta, padahal kita sudah hampir mati, kurang makan dan keupayaan. Maka turunlah ayat ini sebagai pujuk penawar bagi kaum yang beriman. Dikatakanlah pada ayat ini bahawa keleluasaan dan kemegahan mereka itu jangan mempesonakan kamu, kerana itu hanyalah kesenangan yang sedikit atau bekal kekayaan yang sedikit saja. Sedikit jika diingat bahawa kedaulatan mereka tidak lama lagi pasti runtuh. Kalau mereka mati sebelum kedaulatan mereka runtuh, maka sedikit juga namanya kesenangan itu. Sebab mereka tidak mendapati zaman kejayaan iman. Apatah lagi kalau mereka berusia panjang hingga dapat melihat dengan mata kepala sendiri kenaikan Islam dan keruntuhan mereka. Keleluasaan dan kesenangan mereka itu hanya sedikit. Sebab hidup di dunia ini pun hanya sebentar. Dan akhirat Jahanamlah yang tersedia untuk mereka, kerana tujuan hidup dunia mereka hanya semata-mata dunia. Ayat ini pun dapat menjadi benteng peneguh hati bagi kaum yang beriman dalam menegakkan cita-cita, sedang mereka berhadapan dengan kesombongan orang yang sedang mendapat angin. Dalam Al-Quran sendiri, Tuhan Allah telah menceritakan hal si Karun yang kaya raya
surah 28 Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 83. Bagaimana ponggahnya Qarun hilir mudik dengan hartanya, demikian kaya rayanya sehingga untuk mengangkat anak kunci pembendaraannya sahaja diperlukan satu rombongan orang-orang yang kuat teguh, yang terbengkok punggung mereka memikulnya. Maka banyaklah orang yang lemah iman terpesona oleh kekayaan Qarun dan timbul angan dalam hati bila agaknya mereka akan dapat kesempatan sebagai kesempatan Qarun itu. Tetapi orang yang berilmu dan berpengalaman kerana iman tidaklah terpesona oleh kenaikan Qarun yang tidak wajar itu. Dia pasti runtuh. Dan tidak berapa lama kemudian runtuhlah Qarun. Terbenam dia bersama harta bendanya ke dalam lumpur kehinaan yang tidak dapat dibangkitnya lagi. Tidak seorang pun yang datang menolongnya. Orang-orang yang tadi berebut-rebut mengerumuninya laksana semut mengerumuni manisan, kerana manisan dah habis, mereka pun lari. Iman memberi cahaya dalam hati seseorang sehingga dia tidak akan terpesona oleh mondar-mandirnya orang-orang yang telah memungkiri Allah itu di muka bumi. Orang-orang yang beriman tahu bahawa hal yang demikian tidak akan lama. Teringatlah saya akan kisah yang disampaikan kepada saya oleh sahabat saya almarhum Kiai H.A. Wahid Hashim tentang sesuatu hal yang beliau saksikan berkenaan dengan ayah dan guru saya, iaitu Syekh Abdul Karim Amrullah pada zaman Jepang. Kiai Wahid Hashim berkata, ketika itu Jepang di puncak kemegahan dan kesombongan. Atas anjuran Jepang, kami para ulama harus mengikuti latihan-latihan yang diadakan. Mereka mengajarkan kepada kami tentang Perang Asia Timur Raya, tentang Aku Ichu dan lain-lain. Tetapi kami sendiri pun tidak ketinggalan mengambil peluang mendatangkan ulama-ulama yang kami cintai untuk menyelangi kursus Jepang itu dengan pegangan agama yang sejati. Maka tibalah giliran kami untuk mendatangkan ayah saudara. Demikian Kiai A. Wahid Hashim berkata. Beliau pun datang dan kami semuanya telah duduk di tempat kami masing-masing hendak mendengarkan ceramah yang akan beliau berikan. Officer-officer Jepang dengan pedang-pedang samurainya turut hadir. Beliau tampil ke hadapan akan memberikan ceramah dan kami telah duduk hendak mendengar. Kami semuanya hening. Dalam hati bertanya, apa gerangan yang akan disampaikan oleh orang tua ini? Dalam suasana yang seperti ini, dalam keadaan hidup dan iman rasa tertekan. Setelah itu, beliau berhenti sejenak, lalu beliau baca ayat ini. Janganlah engkau terpesona oleh keleluasaan orang-orang kafir dalam negeri-negeri. Kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka ialah jahanam dan alangkah buruknya tempat ketetapan itu. Berkata Kiai Wahid seterusnya, kami semuanya terpaku mendengar ayat itu beliau baca. Satu demi satu kalimah itu laksana dituangkan ke dalam hati kami. Ada beberapa kawan yang menangis. Sesudah itu, beliau meneruskan sepatah demi sepatah dalam bahasa Arab mentafsirkan ayat itu. Kata Kiai Wahid selanjutnya, orang-orang Jepang yang hadir itu terdiam saja dan tidak ada yang berani menanyakan apakah yang tengah diceramahkan oleh ayah saudara. Dan tidak pula seorang jua pun antara mereka yang menanyakan kepada kami apa isi ceramah itu. Sebab dilihatnya wajah kami semuanya sangat terpesona. Dan tidak ada pula antara kami yang menerangkan kepada Jepang itu apa isi ceramah itu. Sekian ingatan saya tentang cerita Kiai A. Wahid Hashim almarhum tentang betapa besar pengaruh ayat itu pada orang-orang mukmin
yang dipaksa oleh keadaan harus hidup dalam suasana yang dipaksakan atas diri mereka. Betapapun keadaan, namun persediaan jiwa mereka tetap ada. Mereka tidak terpesona dan tidak silau oleh keleluasaan orang yang kafir yang sedang dapat angin. Iman mereka memberi petunjuk bahawa itu tidak akan lama. Namun yang akan menang dan kekal hanyalah kebenaran jua. Kadang-kadang kita saksikan kejatuhan itu dengan mata kepala kita sendiri, sebagaimana orang Islam pada zaman Nabi menyaksikan kucak kacirnya kemegahan Quraisy sesudah kekalahan mereka di Perang Badar. Sejak itu, mereka terus menurun dan menurun. Harta mereka yang mereka kumpulkan bertahun-tahun menjadi rampasan kaum muslimin. Setengah kaum muslimin mati lebih dahulu sebelum melihat kehancuran musuh-musuh Tuhan itu. Maka datanglah ayat lanjutan ini. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya air sungai, kekal mereka di dalamnya sebagai pemberian dari sisi Allah. Pangkal ayat 168. Di dalam ayat ini dikemukakan sekali lagi tujuan hidup dan perjuangan orang yang beriman. Mereka berjuang adalah kerana takwa. Mereka hanya mengharapkan reda dari Allah. Mereka tidak mempunyai tujuan mencapai kemenangan untuk diri sendiri. Yang mereka perjuangkan ialah cita-cita menegakkan kebenaran dan keadilan yang datang dari Tuhan. Mereka tahu akibat dari perjuangan itu, iaitu berperang, lalu membunuh atau dibunuh. Dalam suatu perjuangan ada masa suka dan diperhitungkan juga masa duka. Nasib itu bergiliran datangnya. Musuh-musuh Tuhan yang kita hadapi itu kadang-kadang mendapati keleluasaan bertindak, dan dari pihak kita ada yang tewas sebelum berhasil yang dicita-citakan. Namun orang yang bertakwa tidaklah gentar lantaran itu, sebab betapapun suatu masa yang batil itu naik dengan megahnya, namun akhirnya kebenaran juga yang akan menang. Orang yang bertakwa ingat benar bahawa yang mereka perjuangkan bukanlah kepentingan diri sendiri. Mereka reda tewas lantaran itu. Laksmana Ummi Yasir syahid di Mekah dan Hamzah bin Abu Talib syahid di Uhud. Tidaklah mereka melihat hasil perjuangan itu dengan mata kepala mereka sendiri, sebab mereka mati dalam perjuangan. Mereka reda menerima kematian itu, sebab Tuhan telah menjanjikan bahawa mereka akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah, iaitu syurga. Bukan satu syurga, melainkan banyak syurga. Di sanalah hidup yang khulud. Adapun orang yang tinggal hidup dan dapat mengecap hasil kemenangan, tidak pula mereka terpesona oleh kemegahan dunia. Yang mereka harapkan hanya reda Allah jua. Mereka tidak akan terpesona atau terfitnah oleh kesenangan dunia. Kesenangan dunia yang tidak diberi alas dasar dengan takwa tidak lain dari racun yang membunuh perkembangan jiwa menuju Tuhan. Dia adalah neraka di dalam jiwa kerana batin kehilangan ketenteramannya. Dan yang di sisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Hujung ayat 198. Memang harta benda, kemegahan yang didapati di dunia ini pun dari sisi Allah juga. Tetapi kalau cara mencapainya tidak dengan wujud, tidak dengan wajar, tidaklah dia menjadi anugerah dan kurnia, tetapi menjadi kutuk. Maka pemberian yang datang dari sisi Allah, baik yang halal di dunia ini, apatah lagi ganjaran di akhirat, adalah anugerah yang mengandung bahagia, sebab diberikan dengan reda, dan reda Allah adalah puncak segala kurnia. Bahkan itulah sari yang sejati syurga itu. Maka teranglah bahawasanya hidup duniawi yang kelihatannya melarat, tetapi jiwa berisi iman
lebih baik daripada kehidupan yang dipenuhi kufur, walaupun di luar kelihatan kaya dan mampu. Sebab mereka hanya mampu harta, tetapi yang di dalam adalah kosong, tiada berisi apa-apa. Kemudian Tuhan pun menunjukkan dengan adil bahawa di kalangan ahli kitab itu ada juga yang sudi menerima kebenaran. Sesungguhnya sebahagian dari ahli kitab ada juga yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kamu dari yang diturunkan dan dari yang diturunkan kepada mereka. Pangkal ayat 199. Ada suatu riwayat yang menyatakan bahawa ayat ini turun ketika datang berita dari Habsyi bahawa Najasyi, iaitu Negas Asyamah, telah meninggal. Sebelum itu beliau telah memeluk Islam dan pernah dijadikan wakil oleh Rasulullah SAW menikahi Ummi Habibah binti Abu Sufyan. Sesampai berita ini, Rasulullah mengajak sembahyang gaib untuk beliau. Maka untuk menghilangkan keraguan sahabat-sahabat Rasulullah, turunlah ayat ini yang telah terang isinya, menyebutkan bahawa ada yang juga ahli kitab itu yang beriman pada Allah, beriman pada Muhammad dan beriman pula dengan pegangan mereka sendiri ajaran Al-Masih. Bahkan imannya kepada Muhammad itu ialah tersebab mereka beriman kepada kitab mereka, tidak terpengaruh oleh rasa benci atau dengki. Itulah dia Najasyi yang berlinang-linang air matanya ketika Ja'far bin Abu Talib membacakan dan menterjemahkan surah Maryam yang membela kesucian darah suci Maryam binti Imran itu. Betapa dia tidak akan iman. Sedang dalam kitab Injil yang 4 sendiri tidaklah ada keterangan yang demikian jelasnya sejelas Al-Quran dalam membela kesucian Maryam. Tetapi ini bukan Najasyi saja. Adi bin Hatim, putera budiman dan dermawan Hatim Ta'i, datang sendiri ke Mekah dan kerana iman Nasraninya lah dia masuk Islam. Pada waktu dia baru datang, salib emas masih tergantung di lehernya dan dibukanya di hadapan Rasulullah SAW setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat. Abdullah bin Salam sudah mencapai martabat pendeta dalam agama Yahudi kerana imannya kepada Tauratlah, maka dia beriman kepada Nabi. Salman anak Persia berpindah-pindah agama kerana mencari pegangan yang teguh. Akhirnya masuk Islam kerana menuruti nasihat dari seorang pendeta Nasrani. Bahkan sampai pada zaman kita sekarang ini pun, dalam abad ke-15 Hijrah ini, banyak ahli kitab yang membebaskan diri dari ikatan tradisi kerana beriman pada kitabnya sendiri. Dengan sendirinya percaya kepada risalah Muhammad. Sebagai Leopold West, orang Yahudi dari Austria masuk Islam dan menjadi pembela Islam dengan namanya Muhammad Asad. Mereka menyatakan iman dalam keadaan khusyuk kepada Allah, artinya menjadi Muslim yang benar-benar, yang taat mengerjakan ibadat kepada Tuhan menurut agama Islam, menurut ajaran Islam, bukan Islam mulut saja. Tidak mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, iaitu tidak mereka sembunyikan kebenaran kerana misalnya mencari kehormatan dan kedudukan. Sebab kehormatan dan kedudukan itu adalah harga yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan hidup mempertahankan kebenaran. Seumpamanya Najasyi yang meninggal dan disembayangkan gaib itu, baginda adalah seorang raja besar. Baginda tidak takut kerajaannya akan jatuh kerana dia memeluk Islam. Bahkan sampai wafatnya, baginda masih tetap jadi raja. Mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Tuhan. Artinya syurga Jannatun Naim jugalah yang menanti mereka sebagai Muslim yang taat, yang lain juga. Sesungguhnya Allah cepat sekali perkiraannya. Ujung ayat 199. Artinya diperkirakan Tuhanlah perubahan hidup itu dari kufur
kepada iman dengan cepat sekali. Gelap hilang, terang pun datang. Dosa yang lama semuanya hapus dan mereka beroleh bahagia hidup yang baru dalam iman. Setelah semuanya ini diuraikan dengan terang dan nyata, iaitu bahawa iman kepada Allah meminta pengorbanan harta dan jiwa supaya sanggup menderita. Diperingatkan bahawa kemenangan orang yang kafir jangan sampai mempersonakan mukmin. Bahawa dalam kalangan ahli kitab itu pun ada teman kita, orang-orang yang sudah menampung kebenaran asal, mendapat keterangan yang jelas. Akhirnya diberikan pegangan teguh bagi mukmin dalam perjuangan menuju cita. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Ayat 200 penutup surah Ali Imran. Telah kami lihat dan kamu ketahui bahawa perjuanganmu ini suci adanya. Menegakkan iman kepada Allah bukanlah mudah rupanya. Bertambah suci tujuan, bertambah banyaklah kesulitan yang dihadapi. Musuh ada dari luar, iaitu kaum kafir yang selalu menentang. Tetapi ada lagi musuh yang lebih berbahaya dari itu, iaitu lawan yang mengaku dirinya jadi kawan, iaitu kaum munafik, dan lalu menipu daya kamu. Dan ada lagi musuh yang berbahaya dari itu, iaitu hawa nafsumu sendiri kalau tidak dikendalikan. Tetapi kamu ada mempunyai modal yang tidak akan habis, iaitu iman. Bahkan iman itulah yang mereka musuhi. Maka supaya imanmu terpelihara dan citamu berhasil, iaitu kalimah Allah bertegak tinggi dan kalimah kafir runtuh ke bawah, hendaklah kamu pegang teguh 4 perkara. Pertama, sabar. Tahan hati, teguh. Sabar menahan nafsu. Sabar mengendalikan diri, baik waktu bertahan ataupun waktu menyerang. Sabar sedang cubaan menimpa, dan sabar melakukan perintah Allah. Kedua, menangkis atau melawan sabar, iaitu sabar yang setingkat lagi atau memperkuatkan kesabaran, sebab pihak musuh pun tentu akan memakai alat sabar pula dalam menghadapimu. Maka tangkislah sabar mereka dengan sabarmu. Artinya kesabaranmu harus lebih kuat, kerana barang siapa yang lebih tahan lama, itulah yang akan menang. Laksana menahan nafas menyelam di dalam air. Barang siapa yang lebih singkat nafasnya, dialah yang lebih dahulu keluar dari dalam air. Ketiga, hendaklah bersiap terus atau bersiap siaga. Perkuat penjagaan, kokohkan kewaspadaan, sehingga termasuk juga di dalamnya mengawasi batas-batas negeri Darul Islam, jangan sampai dimasuki oleh musuh dari Darul Kufur. Dan termasuk juga di dalamnya menguasai batas-batas negeri Darul Islam jadi halaman rumah, sehingga kalau ada penyerbuan tiba-tiba, kita telah siap sedia. Seumpama tentera yang berkenderaan mobil, hendaklah benzin selalu penuh dan kunci mobil jangan lepas dari tangan. Lalu diperiksa mana kekurangannya, sehingga kalau misalnya terpaksa berangkat tengah malam dan sesaat, sudah siap sedia. Keempat, hendaklah takwa kepada Allah. Di sinilah terletak kunci sebenarnya daripada yang ketiga sebelumnya ini. Kerana barang siapa yang tidak lupa akan tidak Allah, kerana barang siapa yang tidak lupa akan Allah, maka dengan kehendak Allah tidaklah dia akan lupa akan dirinya. Dan keempat inilah syarat mutlak supaya kamu mendapat kemenangan. Memang dalam menghadapi musuh-musuh yang 4 lapis tadi,
musuh yang paling dekat ialah hawa nafsumu sendiri. Dan hendaklah menang pula dalam menipu dan menuju tujuan terakhir, iaitu reda Allah Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Maka selesailah tafsir surah Ali Imran.